Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta-peserta untuk perkongsian pada kali ini, mungkin daripada ada kawan kita daripada negeri lain ataupun daerah lain ke dalam daerah kita. Saya mengalu-alukan penyertaan nama kita dalam Google Meet ni adalah Timbalan PPD Sektor Pelajaran Ustazah Umi Kasum yang saya perasan, dan juga sahabat saya USTP Cikgu Mak Faiz, dan seterusnya kita punya facilitator ataupun pekongsi pada hari ini untuk siri ketiga ni, iaitu Ustazah Rozita binti Abdullah. Jadi eloklah sebelum kita mulakan perkongsian ni, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Okey, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai perkongsian kita pada kali ini. Seperti sedia maklum, kita syabas sharing best practices at SIG. Kita berkongsi apa-apa yang ada di daerah SIG. Untuk siri kali ini adalah siri yang ketiga bagi tahun ini, yang mana kali ini akan dikongsikan oleh Ustazah Rozita binti Abdullah daripada SK Paya Terendam, yang mana akan berkongsi berkaitan tajuk inovasi yang baru pada tahun ini, iaitu berkaitan meningkatkan kemahiran berwuduk menggunakan kaedah up and down. Jadi mungkin ramai yang sudah sedia maklum, dan mungkin ada yang belum tahu. Ustazah Rozita aktif berkaitan inovasi terutama dalam pendidikan Islam. Ustazah Rozita pernah mendapat anugerah guru inovatif berkumpulan sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2023 baru-baru ni. Dan yang Ustazah daripada saya dan USTP. Jadi saya rasa saya tak mau buang masa lagi, jadi saya dengan ini mempersilakan Ustazah Rozita binti Abdullah SK Paya Terendam untuk berkongsi dengan kita kaitan kemahiran berwuduk menggunakan kaedah up and down. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Encik Hasli bin Hussein, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah PPP Sumber Teknologi dan Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah SIG, dan juga Cikgu Faiz. Sebenarnya saya sangat terhutang budi kepada Cikgu Hasli dan Cikgu Faiz sebab banyak membantu saya, terutama dalam membuat inovasi. Masa saya menang Johan untuk mendapat anugerah guru inovatif baru-baru ni pun, Cikgu Hasli memang memainkan peranan yang besar sebab beliau telah membuat video rakaman saya mengajar menggunakan inovasi dan dihantar kepada kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak pada PPP Sumber Teknologi dan Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah SIG. Yang dihormati Ustazah Umi Kasum binti Abidin, Timbalan PPD bahagian pembelajaran, Ustaz Adli, penolong pegawai PPD SIG, dan semua pegawai di PPD lah yang ada. Dan juga kepada semua yang join Google Meet petang ni, saya sangat terharu sebab ada yang bukan pendidikan Islam. Terima kasih Kak Zabedah, saya nampak dia masuk tadi. Terima kasih sangat-sangat kerana join. Itu juga yang lain-lain, rakan-rakan di SK Paya Terendam semua, dan juga guru-guru pendidikan Islam di SIG, dan juga mungkin ada rakan-rakan saya di luar daripada Kedah. Okay, tanpa membuang masa, saya akan share kajian tindakan. Sebenarnya kajian tindakan ni saya buat dan saya hantar kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya teruskan tajuk kajian saya. Sebenarnya kajian tindakan ni penting untuk tingkatkan profesional kita, sebab kita boleh kaji adakah kaedah yang kita gunakan tu berkesan ataupun tidak. Kalau tak berkesan, kita ubah lagi, kita buat penambahbaikan. Sebab kaedah berwuduk ni pun saya buat banyak kali tukar. Buat cara ni tak berkesan, buat cara tu tak berkesan.
dengan kerjasama Penitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SK Paya Terendam, jadi saya dapati kaedah yang terakhir yang saya buat ni berkesan. Sebab saya buat kaedah berwuduk ni bahagian ingat turutan. Selalunya berkumur cara nak berwuduk tu murid-murid boleh buat kan, tapi masalah nak mengingat turutan, terutama murid-murid yang satu, dua ataupun ada murid-murid yang lemah lah. Jadi tajuk kajian saya ialah meningkatkan kemahiran berwuduk menggunakan kaedah up and down. Okey, nanti saya akan share kaedah ini insya-Allah kalau diaplikasikan kepada murid-murid yang lemah atau murid-murid yang baru nak berwuduk tak ingat turutan tertib tu, kita boleh bantu anak-anak kita ni. Jadi saya nak share ni lah, mudah-mudahan saya dapat pahala dengan share kaedah up and down ni. Saya telah daripada refleksi PDP yang lalu, macam mana saya kenal pasti murid yang tidak dapat berwuduk dengan sempurna ini ialah saya buat kajian ni pada tahun 2022. Jadi pada murid tahun 2, tajuk wuduk memang tak ada dalam tahun 2, dia ada dalam tahun 1. Dan masa ni pun kita baru aja lepas si PKP. Jadi kaedah kita mengajar PKP tu memang banyak memberi kesan yang orang kata kita susah lah nak mendapat objektif pembelajaran tu, tercapai objektif pembelajaran tu, sebab kita tak boleh bersemuka kan. Jadi pada tahun 2022 bila naik tahun 2, saya mengajar 2 mutiara yang kelas kedua lah. Dia kelas kedua ni dia agak kurang sikit. Jadi saya dapati masa nak baca Al-Quran tilawah, saya memerhatikan murid mengambil wuduk. Saya pergi tengok, pergi pantau, dan saya dapati murid-murid tahun 2 ni lebih daripada separuh tidak dapat mengambil wuduk dengan betul, dengan sebab tak ingat turutan. Okey. Saya tak menyalahkan guru yang mengajar tahun 1 sebab masa tu memang PKP, memang susah dan budak ni pun memang lambat nak ingat. Yang seramai 7 orang 7 orang daripada 15 tidak menguasai. Sebab guru yang mengajar tahun 1 misalnya hebat, memang hebat, Ustaz Awan. Tapi ada mungkin murid dari segi murid sendiri yang ada masalah nak mengingat turutan wuduk tu. Okey. Daripada pemerhatian saya, murid tidak berwuduk dengan betul seramai 7 orang daripada 15 tidak menguasai. Mereka berwuduk tidak mengikut turutan ataupun meninggalkan anggota yang tertentu. Okey, meninggalkan anggota yang sunat, okey tak apa, tapi meninggalkan anggota yang termasuk dalam rukun memang tak sah. Jadi saya buat kajian ni, semua murid mesti menyucikan anggota wuduk tu, setiap anggota termasuk rukun dan sunat. Ustazah? Ya? Ustazah dah bergerak ke slide seterusnya kah? Baru yang pertama yang okey. Saya takut slide tak bergerak. Okey. Fokus kajian. Okey. Fokus kajian saya membolehkan, selalunya kalau kita buat kajian kita mesti ada 2, iaitu untuk mencapai objektif murid dan juga untuk membina kaedah. Dia yang pertama membolehkan murid mengambil wuduk dengan urutan yang betul dalam kalangan murid tahun 2 Mutiara Sekolah Kebangsaan Paya Terendam, Sek Kedah. Kajian saya hanya meliputi murid yang berada di SK Paya Terendam. Okey, jadi segala maklumat tu pun hanya berkisar mengenai SK Paya Terendam. Kalau di sekolah lain mungkin berbeza keadaannya. Okay. Yang kedua, membina kaedah yang berkesan untuk meningkatkan kemahiran berwuduk dengan urutan yang betul. Ini untuk membina kaedah supaya dapat membantu murid. Okay. Seterusnya, objektif kajian saya ialah membangunkan kaedah pengajaran yang berkesan. Ya.
Saya Ya. rasa macam slide tak bergerak lah. Sekarang dekat Kali objektif bergerak tak? di sini tak tahu lah, saya baru nampak slide yang okey. Objektif Oh, kajian. okey, Okey. teruskan. Okey. Yang pertama, membangunkan kaedah pengajaran yang berkesan untuk meningkatkan kemahiran berwuduk dalam kalangan murid tahun 2, dan yang kedua, meningkatkan kemahiran berwuduk 7 orang murid tahun 2 dengan menggunakan kaedah up and down. Okey, kumpulan sasaran dalam kajian saya ini ialah seramai 7 orang yang tidak menguasai. Okey. Kemudian dikesan melalui sesi amali wuduk. Saya tengok murid yang tidak dapat mengambil wuduk dengan mengikut tertib ataupun turutan ni dalam sesi amali. Murid tersebut ialah 3 murid perempuan dan 4 murid lelaki. Kadang-kadang murid ni dia tak tentu jantina dia kalau dia lemah. Ada lelaki dan juga ada perempuan, dan 7 orang ni mempunyai pencapaian akademik yang rendah dalam pelajaran pendidikan Islam ataupun pelajaran-pelajaran yang lain pun lemah juga. Jadi susah dia nak ingat turutan wuduk tu. Okey, saya menggunakan kajian tindakan adaptasi O'Leary 2004. Kajian ini melibatkan 4 proses. Saya observe, iaitu membuat pemerhatian. Macam tadilah, mula-mula saya buat pemerhatian amali wuduk tu, barulah saya dapat isu tu. Bila kita nak buat satu-satu kajian, perkara utama yang kita nak buat ialah dengan ada isu, ada kelemahan murid. Okay? Daripada kelemahan murid, masalah murid tu kita boleh jadikan isu. Dia lambat, slide lambat daripada yang sebenarnya. Saya sambung balik ya. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya menggunakan model kajian O'Leary, iaitu melibatkan pemerhatian, refleksi. Refleksi bila kita perhatikan ada masalah, kita kaji masalah tu apa sebenarnya puncanya. Apa dia? Contohnya sebab apa dia tak boleh. Macam tu. Kemudian kita merancang, kita buat perancangan apa yang nak kita buat untuk murid ni. Contohnya aktiviti apa. Selalunya dalam kajian tindakan kita ada 3 aktiviti ataupun 2. Ketiga tu adalah lebih baik. Kemudian kita buat tindakan lah, kita jalankan semua aktiviti yang kita rancang tu. Kitaran ini akan berulang dalam proses yang sama, akan berulang bila ada yang tak boleh. Macam yang saya buat lah, bila tengok kaedah nyanyian tak boleh. Saya pernah buat kajian tai chi wuduk tapi terlalu slow. Bila kita buat tu slow, murid jadi susah nak ingat juga. Slow macam mana ya, macam nak ke seterusnya, anggota yang ke seterusnya tu jadi slow. Jadi saya ubah lagi beberapa lah. Dan saya juga ada membuat, tengoklah kajian-kajian lain, adakah yang kajian yang sama yang saya buat ni, dan ada beberapa jugalah yang saya jumpa yang sama. Saya cuma buat perbezaan sikit aja, tak sama 100% dengan kajian yang telah dilakukan. Seterusnya, okey, daripada tinjauan masalah, segelintir murid tidak dapat menunjukkan cara berwuduk dengan betul. Segelintir tadi ialah seramai 7 orang bagi murid saya. Murid berwuduk tanpa mengikut urutan atau meninggalkan anggota yang tertentu, hanya menunggu bimbingan guru kerana tidak mengingat tertib wuduk. Ada murid yang terus je buat, ada murid tunggu ustazah sebut lepas ni apa, baru buat. Padahal kalau kita wuduk kat rumah tak ada siapa nak tengok kan, tak ada siapa nak bimbing. Jadi murid kena tahu, menguasai sendiri cara berwuduk tu. Kaedah amali biasa, simulasi, tunjuk cara dan penerangan bergambar gagal membantu mereka dengan berkesan. Kaedah amali biasa tu contohnya kita ajak budak, kita tunjuk cara amali, suruh dia buat amali pun dia tak ingat lepas tu. Okey, simulasi pun sama. Simulasi ialah kita tiru seperti keadaan sebenar. Contohnya kalau kita duduk dalam kelas, kita tunjukkan cara berwuduk tu,
seperti kita betul-betul ambil wuduk, simulasi tu. Itu pun tak berkesan. Contohnya kita kata berkumur, kita pun buatlah cara berkumur. Kan? Lepas tu gosok hidung, tapi kita tak gunakan air lagi sebab itu hanya simulasi kan. Pun tak berkesan, tunjuk cara pun tak berkesan dan penerangan bergambar, tunjuk satu-satu tengok gambar pun tak berkesan. Okay. Yang keempat, tidak menjadikan wuduk sebagai amalan harian kerana tidak menunaikan solat. Bila kita tanya murid tu, memang tidak menunaikan solat salah satu sebab. Tak berwuduk, tak jadikan dia sebagai amalan pun satu sebab. Sebab kita kalau selalu buat, selalu praktis benda tu, kita akan ingat. Jadi sebabkan tak jadikan amalan ni jadi satu masalah bagi murid. Tinjauan literatur yang saya buat, kaedah pembelajaran up and down ni saya ambil daripada model pembelajaran VAK yang diperkenalkan oleh Fernand dan rakan-rakan pada tahun 1920. Fleming dan May 1992 menjelaskan pelajar cenderung kepada gaya pembelajaran VAK seperti berikut. Dari segi visual, audio dan kinestetik. VAK tu maksudnya visual, A tu audio, K tu kinestetik. Apa dia visual? Visual ialah kita tengok lah kan, secara ringkasnya pandangan kita tengok. Itu cenderung belajar melalui mata, penglihatan seperti melihat gambar, membaca, menonton video dan grafik. Audio cenderung belajar melalui telinga, pendengaran seperti mendengar, bertutur dan melakukan perbincangan. Dia mendengar, kemahiran mendengar. Visual dia tengok. Kinestetik cenderung belajar dengan melakukan perbuatan, belajar melalui pengalaman. Bila dia buat dia akan ingat pergerakan dan sentuhan. Dan dalam VAK ni memang ada visual, dia boleh tengok saya ajar macam mana kaedah up and down ni, dia tengok kawan dia. Audio pun dia boleh dengar sebutan satu-satu, mulut, hidung, nanti saya akan tunjukkan kaedah tu. Dan yang paling penting ini ialah kinestetik, iaitu cenderung belajar dengan belajar melalui pengalaman, pergerakan dan sentuhan. Dalam kaedah up and down yang saya buat ni, lebih banyak kepada pergerakan dan sentuhan. Dia gerakkan up ke atas, and tu tangan. Kemudian down tu ke bawah. Dan dia menyentuh anggota-anggota tu. Okey. Tinjauan dicerita lagi, kaedah up and down ni. Eva Cheong 2012 menyatakan bahawa gaya pembelajaran kinestetik, apa dia kinestetik tadi? Pergerakan, sentuhan kan? Adalah pembelajaran yang murid dapat belajar melalui gerakan-gerakan untuk mengingati informasi ke dalam otaknya. Ada murid yang jenis macam ni. Kita jumpa ramai jenis murid. Dan gaya pembelajaran setiap murid sebenarnya tak sama. Ada yang kita cakap sekali pun dah masuk. Murid yang cemerlang, murid yang cerah otaknya. Kita cakap sekali pun boleh dah. Ada murid yang perlu gaya pembelajaran yang lain. Kena contohnya gaya pembelajaran konkret, kena terang satu-satu. Kena bagi contoh satu-satu. Ada murid yang macam ni. Okay, ada murid yang kita cakap dia boleh search sendiri, cari semua maklumat. Ada murid macam tu dia dalam kelas kita kan. Okay. Jadi ada murid yang dapat belajar melalui gerakan-gerakan untuk mengingati informasi ke dalam otaknya. Macam saya buat kaedah up and down ni, saya buat gerakan dan sentuh, dia akan ingat. Okay, informasi ni masuk ke dalam otak dia. Murid yang mengamalkan jenis pembelajaran ini memerlukan bahan-bahan pembelajaran yang konkret untuk membantu mereka mengingati sesuatu. Okay, apa dia gaya pembelajaran konkret ni? Macam saya kata tadilah, gaya pembelajaran konkret ni dia macam satu-satu. Kalau kita cerita kisah harimau, ada murid kita cerita kisah harimau, terus aja dia boleh faham apa itu harimau. Okay? Tapi ada murid yang kita perlu tunjuk gambar dulu harimau tu. Tunjuk gambar barulah dia
boleh faham cerita tu. Mungkin kalau kita cerita kisah harimau, dia akan terbayang gajah. Macam tu. Itu satu lagi, contohnya kisah harimau dan kucing. Dia tak faham. Kita kena tunjuk satu-satu. Harimau ni dia besar daripada kucing. Kita kena cerita macam tu kan. Jadi gaya pembelajaran yang konkret untuk membantu mereka mengingati sesuatu. Selain itu, murid jenis pembelajaran ini gemar menyentuh dengan bidang objek yang digemari kerana mereka suka terhadap bidang yang dapat memberi pengalaman yang realiti kepada mereka. Kalau kita terangkan wuduk, okey ni tangan semua kan. Okey, dia bolehlah ingat tangan semua, tapi bila kita nak ikut turutan tu dia tak boleh nak ingat. Kumur dulu, hidung, muka, tangan hingga ke siku, dia tak boleh. Merapu je kalau suruh dia buat pun. Ada kaki dulu pun ada. Okey. Seterusnya, keadaan up and down ni menurut Zakai 1997, sebenarnya dalam kajian saya memang banyak tinjauan literatur ni, saya cuma ambil yang penting-penting je. Okay, sebab kalau kita buat kajian tindakan memang kita kena cari, membaca banyak kajian-kajian lain yang berkenaan dengan kajian kita. Tapi yang ni saya ambil yang penting-penting saja. Zakai 1997 menyatakan bahawa pelajar yang terlibat dalam aktiviti pergerakan bukan sahaja mendominasikan kecerdasan kinestetik, kinestetik dalam 3 VAK tadi, gaya pembelajaran VAK dia yang ketiga tadi, tetapi dapat memahami konsep dan tema dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kemahiran berfikir dengan menggunakan aktiviti pergerakan yang saya gunakan dalam kaedah up and down. Tengah-tengah hari ni mengantuk sikit kan. Kalau ada yang nak bertanya ke, boleh tanya terus. Saya amat-amat berterima kasih kepada semua yang join hari ni. Saya tahu masa ni memang masa tidur kan. Dan terima kasih banyak-banyaklah sebab join. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian ini. Okay. Ini selari dengan kenyataan tokoh Ghana 1983 menyatakan bahawa kanak-kanak yang memiliki karakter kinestetik, pergerakan sentuhan, rasa tadi, paling ingat apa yang mereka lakukan. Okay, dah buat, ingat. Okay, tapi kita kena beri petunjuk lah apa dia yang pergerakan tu ada petunjuk dia. Kecerdasan kinestetik merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memproses maklumat secara fizikal melalui pergerakan tangan dan badan, kawalan dan ekspresi. Ekspresi, contoh ekspresi wajah tu pun ataupun dalam tarian pun kan selalu macam ada ekspresi kan, dia boleh ingat. Okey. Okay, dalam saya buat perancangan kajian ini, saya ada ujian pra-amali yang saya jalankan kepada 7 orang murid yang tak boleh berwuduk dengan betul ni. Aktiviti yang pertama mengenai anggota wuduk dan kawasannya, mengenal anggota wuduk dan kawasannya. Walaupun mereka dah kenal tapi kita kena cerita juga kawasan wuduk muka mana kan. Supaya mereka ambil wuduk tu betul. Walaupun ingat turutan tapi salah meratakan air ke kawasannya tu pun tak boleh juga. Dia kena perkenalkan dulu setiap anggota wuduk dan juga kawasannya. Kemudian kita jalankan gerakan up and down. Okay, aktiviti 2, kita bagi dia ingat turutan dia tu. Aktiviti 3 ialah kita buat amali dan kita boleh adakan ujian pasca amali. Untuk kita tahu murid ni boleh mengambil wuduk dengan betul, dengan ikut turutan ataupun tidak. Okey. Ini intervensi kaedah up and down tu mengandungi 9 gerakan. Yang ni yang saya nak share dengan kawan-kawan semua, mudah-mudahan dapat manfaat. Mengandungi 9 gerakan menaik, hand to hand dan menurun. Okey. Up ialah pergelangan tangan, kemudian dia menaik
menaik ni mulut, hidung, muka. Muka berserta dengan niat lah, niat. Okay. Lepas tu N tu ialah tangan hingga ke siku. Okay, dia duduk center lah. Kan tangan hingga ke siku tu dua belah tangan. Kemudian down daripada atas turun ke bawah ialah kepala, dia turun, telinga, kemudian kaki. Okay, dalam gambar tu, saya tunjuk gambar tu satu-satu daripada tangan, kumur, hidung, muka, tangan kanan hingga ke siku, tangan kiri hingga ke siku, kepala, telinga dan kaki. Murid membuat gerakan dengan menyentuh anggota wuduk mengikut turutan. Okay, murid-murid ni saya tak suruh dia buat sorang-sorang sebab dia tak seronok. Sebab kita belajar ikut semasa kan, fun learning. Murid-murid kalau tak seronok, dia tak minat, kita buat suatu kaedah yang boleh menyeronokkan, dan dalam hal ni saya suruh buat sama-sama. Okay, saya buat sama-sama dengan kawan-kawan, mereka seronok. Kalau kita latih buat secara sentak, mereka lagi seronok. Tengok kawan lambat, depa macam seronok lah kan, nak tunjuk kat kawan depa dapat kan, jadi seronok. Okay, yang ni saya buat satu kelas video interaksi kaedah up and down ni saya buat sekelas, termasuk yang boleh dengan tak boleh. Saya akan tunjukkan contoh dia. Yang ni saya masukkan muzik kemudian. Sebab dalam video yang sebenarnya saya suruh sebut anggota tu. Bila dia tunjuk dia sebut, dia tunjuk dia sebut. Tapi yang ni saya cuma nak bentang dan supaya Ustaz Ustazah yang ada pada petang ni rasa macam tak ngantuk sikit lah. Kita dengar muzik lagu Hindustan. Okay, bila kita nak, sebenarnya latihan akan kita buat beberapa kali untuk mereka dapat gerakan ni. Okay, gerakan tu senang je, kita ingat, kita kata ke atas, and tangan ke siku, kemudian kita ingat daripada atas turun ke bawah, up and down. Okay, selalunya yang bahagian muka ni mereka boleh ingat. Yang ni tangan, kelangan tangan, lepas tu kumur, hidung, muka. Okay. Yang dekat tengah ni kurang sikit, maknanya kena latihan yang banyak. Okay, yang tangan hingga ke siku. Kemudian daripada atas dia akan turun ke telinga, kemudian kaki bawah, turun ke bawah. Okay. Ya? Ya? Maksudnya up and down tu, up tu bagi anggota atas lah. Ya? Down tu bagi anggota bawah. Bukan, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, macam kumur. Naik ke atas. Kumur, dia naik atas hidung. Lepas tu muka. Okay. Muka ni kita ambil daripada sini lah untuk dia ingat. Okay. N tu tangan hingga ke siku. Macam hand lah kan. Macam kita ambil hand. Okay. Bila dah daripada sebahagian kepala, telinga turun. Turun lagi sampai kaki. Murid dia boleh ingat lagi, senang ingat lagi macam tu. Dan dia sentuh setiap tu, sebab nanti bila dia ambil betul-betul, dia akan ambil wuduk betul-betul, dia akan ingat balik gerakan tu. Kan, dia akan rasa anggota dia tu, tunjuk satu-satu. Ustazah? Okay? Tak dengar lah suara Ustazah. Tak dengar? Yang lain-lain boleh dengar. Yang daripada tadi boleh dengar tak Cikgu Asli? Saya rasa macam saya cakap kuat dah ni. Assalamualaikum. Jelas, clear. Okay. Terima kasih. Cik Zakaria pun ada, terima kasih Cikgu kerana hadir. Okay.
Saya boleh tunjukkan balik video ni. Terima kasih Cikgu Zakaria. Okay. Okay. Okay, mulut, hidung, muka. Kawasannya kita dah belajar tadi kan, aktiviti yang pertama tadi. Okay, tangan kanan dia ke siku, tangan kiri dia ke siku. Kita naik atas balik. Kepala, sebagian kepala, turun telinga. Okay, turun. Okay, dia 3 kali tunduk tu saya suruh ingat semua buat dalam 3 kali ulangan. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Sebenarnya kaedah ni saya tahu ada kawan-kawan yang boleh buat dengan dia ada kaedah yang lagi baik, lagi power lah kan. Boleh share lah. Sebab saya pun memang kita sebenarnya target kita ni nak murid kita boleh je, tak kira lah siapa punya idea ke. Okay, mungkin ada kawan-kawan yang lebih baik ada idea untuk murid ingat ni, okay, boleh share. Okay, dalam pelaksanaan kajian saya ada buat tahun 2022 selepas melalui bermacam-macam lah saya ubah macam ni. Nyanyian pun tak boleh ingat. Maknanya time nyanyian tu boleh tapi time nak ambil wuduk tu jadi lupa. Macam-macam lah. Tai chi wuduk lah buat. Dan akhirnya saya rasa yang ni yang paling berkesan yang boleh ingat. Bila dia ambil wuduk tu kemudian dia dapat terus saja, lepas tu dia ingat hidung, muka, macam tu. Yang penting kena pastikan murid ingat kaedah ni, buat betul-betul biar betul-betul ingat, barulah kita boleh buat amali wuduk dengan menggunakan kaedah ni. Jadi saya jalankan aktiviti ujian pra amali yang saya kena pasti selama 7 orang, mengenal anggota dan kawasan wuduk. Aktiviti 3, aktiviti up and down, dan aktiviti 4, amali wuduk. Yang saya nak kena pasti murid dapat berwuduk dengan tertib dan betul menggunakan kaedah tadi. Okay. Bila ambil wuduk tu ingat kaedah tu. Macam tu. Ini aktiviti 1, mengenal anggota wuduk. Guru menerangkan anggota wuduk dan kawasannya satu persatu. Guru juga menunjukkan cara meratakan air pada setiap anggota wuduk sebab yang ni sangat penting. Okay, cara nak masukkan air dalam hidung semua kita tunjuk satu-satu. Murid membuat simulasi cara berwuduk satu persatu dengan bimbingan guru. Okay. Murid membulatkan anggota kawasan wuduk pada lembaran. Yang ni saya nak tengok murid dapat ke tidak sebenarnya, ingat ke tidak dia punya kawasan tu. Jadi saya bagi lembaran kerja ni tanda mana kawasan dia. Kawasan wuduk dia tu. Okay. Terutama bahagian muka, tangan semua. Kaki. Okay. Pemerhatian dan refleksi daripada aktiviti 1 ini, objektif aktiviti tercapai apabila murid mengenal anggota dan kawasan wuduk serta cara meratakan air berdasarkan lembaran dan simulasi. Saya tengok lembaran dan juga simulasi yang dilakukan oleh murid. Dua-dua pemerhatian tu. Jadi saya dapat kenal pasti murid ni kenal cam ataupun tidak anggota wuduk dan kawasannya. Aktiviti 2, pergerakan menggunakan kaedah up and down. Yang ni memang 7 orang murid yang saya jalankan. Guru menerangkan kaedah gerakan up and down secara tunjuk cara. Guru tunjuk dulu cara dia. Pergerakan tu tadi. Dia tunjuk dengan jari telunjuk setiap anggota tu. Dia bukan setiap lah, ada yang kita tunjuk berkumur, hidung, muka. Okay. Ada yang gosok dengan tapak tangan terus macam tangan dia ke siku tu. Okay. Guru menyentuh anggota dengan jari sambil menyebut anggota huruf dengan membuat pecahan. Pecahan tu ialah up tadi yang Cikgu Hasli tanya tadi, anggota menaik.
menaik, pergelangan tangan, mulut, hidung, niat dan muka. Maksudnya dia menaik di kawasan muka ni saja dia naik. Okay, kemudian hand, end to hand, tu tangan dia ke siku, dan down tu ialah kepala, telinga dan kaki. 3 saja. Kepala, telinga dan kaki. Dan kita kena pastikan murid memang kuasai gerakan ni. Barulah dia akan ingat. Selalunya memang mudah aja ingat sebab kita dah bagi clue dia naik dan turun. Okay? Murid mengikut gerakan dan sebutan guru beberapa kali. Saya suruh sebut tu sebab tadi gaya pembelajaran VAK tadi, visual, audio dan kinestetik. Audio tadi, bila dia sebut mungkin dia boleh lagi ingat. Pemerhatian dan refleksi, murid dapat melakukan gerakan, sentuhan dan sebutan dengan betul setelah dijalankan beberapa kali latih tubi. Murid mengingat turutan wuduk satu persatu dengan penuh keyakinan. Murid sangat seronok melakukan aktiviti ni. Contohnya kita bubuh muzik ke, dia lagi seronok. Yang ketiga ialah amali. Kita akan tengok murid-murid kita ni mengambil wuduk secara amali, secara praktikal, dan kita perhatikan adakah mereka ni dapat mengambil wuduk dengan betul dan mengikut tertib, mengikut urutan yang betul. Aktiviti ini dijalankan secara amali oleh murid secara individu. Kita kena tengok satu-satu. Memang saya sarankan pada ustaz-ustazah jangan biarkan murid pergi ambil wuduk. Pergi ambil wuduk, sebab saya pun pernah buat macam tu, pergi ambil wuduk, mai kat ustazah. Mana kalau kita perhatikan ada murid yang tak dapat mengambil wuduk dengan betul. Contohnya kalau kita tilawah macam saya buat yang ni, mula-mula saya tak tahu murid tak boleh ambil wuduk kan, tapi bila saya pergi bersama dengan murid, pergi tengok, baru saya tahu murid 7 orang yang tak boleh mengambil wuduk. Okey, sepatutnya mereka kuasai wuduk pada tahun 1, naik tahun 2 tak boleh. Kalau kita tak perhatikan naik 3, 4, lagi susah kan. Jadi kita perhatikan. Boleh dengar tak? Dengar. Betul Ustazah, kena perhati Ustazah. Ya? Kena perhati. Mereka ambil kena perhati. Kita tak boleh. Walaupun kita nak mengajar tilawah bukan masuk tajuk wuduk kan. Dia bukan setakat susunan, dia punya turutan tak betul. Kadang mereka ni pun anak-anak kita lah. Saya merujuk pada anak saya, tak kata anak orang kan. Betul. Bukan setakat turutan, kadang salah, kadang dia mencelup-celup je. Cara tu anak-anak betul. Kan? Betul, sebab kita tak tengok kan, dia pun buat suka hati je. Dia pandai, dia nak kecoh kita, dia celup kata air. Kita tengok air tu berada di mana ataupun jumlah air di tempat tu kita beragak. Kan, itu air kat situ tak ada air pun. Dia nak kecoh kita. Betul tu. Lama saya lah kan. Tazah cakap tu betul lah. Betul, kita kena, walaupun bukan dalam macam saya kata tadi, macam tilawah, saya mengajar tilawah tapi nak pegang Quran tu kena ambil wuduk kan. Selalunya kita suruh je budak pergi ambil wuduk. Kalau kita contohnya duduk tingkat 3 nak suruh nak ikut budak ke bawah, tapi kadang-kadang itulah memerlukan pengorbanan guru juga tu nak pergi tengok kan. Yang tahun 2 ni sebab duduk aras bawah dan dekat dengan kelas, saya pergi tengok seorang-seorang ambil wuduk, baru saya kena pasti rupanya kita memang kena perhatikan murid kita ambil wuduk. Jadi macam tanggungjawab kita lah kalau murid ambil wuduk sampai ke besar tak betul lagi kan. Jadi murid dapat mengambil wuduk dengan betul dan mengikut tertib. Melalui aktiviti ini saya dapati murid dapat berwuduk dengan membuat perkaitan. Sebab murid yang memori dia yang rendah ni, dia susah nak ingat ni, sebenarnya kita kena buat perkaitan. Sebab itulah masa saya buat kajian tindakan yang menang di peringkat kebangsaan tu, secara kita nak membantu murid yang susah ingat ni ialah kita membuat perkaitan. Dia tengok tu dia ingat, dia tengok tu dia ingat sebab dia bayangkan sesuatu yang boleh mengikat dia antara benda yang dia tengok tu dan dia boleh sebut dan menggunakan ingatan dia, kaedah memori tu kan. Jadi membuat perkaitan dalam hal ni saya buat gerakan tadilah, menaik kan, kemudian menurun,
Murid akan menunjukkan cara berwuduk, murid dapat menunjukkan cara berwuduk dengan tertib, mereka lebih berkeyakinan dan tidak mengambil masa yang lama untuk membasuh anggota yang seterusnya. Ada juga seorang dua yang agak lambat nak ambil wuduk tu, macam nak kena fikir lah. Tapi tak teruk sangat lah jangka masa tu kan, daripada yang sebelumnya ada yang salah dan sebagainya. Tapi kebanyakan yang 7 orang ni dapat mengambil wuduk dengan betul menggunakan kaedah up and down. Okey, saya telah mengutip data daripada 7 orang murid ni. Bila saya buat ujian tu, saya tandakan murid ni mana yang dia tak buat, mana yang dia tertukar, seramai 7 orang ni. Dan indikator penilaian saya ialah murid dapat menunjukkan cara berwuduk secara berturutan pada ke-9 anggota. Kalau contohnya dia tertukar, memang saya tolak langsung, kira gagal. Mana 9 anggota tu dia kena buat straight. Kalau tak saya tolak, saya kira gagal. Sebab itulah indikator penilaian saya. Di 100% murid telah berjaya mengambil wuduk, ke-9 anggota berturutan semasa ujian pasca berbanding semasa ujian pra yang hanya betul pada anggota minima 4 dan maksimal 8. Ada yang boleh sampai 8.9, ada satu je yang dia tak boleh. Dia tinggal. Saya kata senak semua, senak perfect. Tak boleh tinggal satu anggota pun 99 tu. Jadi saya kira dia gagal juga. Macam tu. Okey, melalui perbandingan ujian pra dan ujian pasca, peningkatan 100% dalam kemahiran berwuduk secara berturutan. Sebab dalam kajian saya ni, saya lebih fokus kepada dia dapat buat tu secara berturutan. Okey. Okey, seterusnya daripada refleksi kajian, kaedah up and down berjaya meningkatkan kemahiran berwuduk secara tertib tu mengikut turutan dalam kalangan murid tahun 2. Penggunaan kaedah ini berkesan dan objektif pengajaran telah tercapai. Ini dari segi murid. Dari segi kaedah pula, hasil daripada kajian dijalankan ke atas 7 orang murid yang terdiri daripada murid-murid yang tidak menguasai kemahiran berwuduk, didapati bahawa kaedah up and down merupakan satu kaedah yang dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran berwuduk dengan berkesan dan juga menyeronokkan. Okay, macam biasa anak-anak kita sekarang ni semua nak seronok, semua belajar nak seronok kan. Jadi kita kena masukkan unsur belajar seronok ni dengan seronok, fun learning. Okay, kesimpulan, kaedah up and down merupakan satu kaedah yang dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran berwuduk dengan tertib. Okay, cadangan penambahbaikan, kalau macam ustaz-ustazah ada nak tambah lagi pun apa yang kaedah yang saya buat ni pun boleh. Contohnya nak memasukkan unsur tarian supaya dia lebih seronok. Yang tadi macam keras je kan, saya hanya ajar gerakan je. Mungkin nak bagi seronok lagi unsur tarian atau senaman secara seragam, sama dan serentak bersama muzik yang bersesuaian. Okay. Dia dah reka dah, dia dah cari dah muzik yang sesuai untuk gerakan tu yang menyebabkan seronok untuk dibuat. Itulah cadangan penambahbaikan. Kemudian itu sajalah. Kalau ada apa-apa soalan. Okay, sebenarnya saya ada janji nak buat kuis sikit pada kawan-kawan yang mengikuti perkongsian kita. Okey, Cikgu Hasli, boleh tak saya, kalau tak ada soalan, saya teruskan kuis? Boleh, tak ada masalah. Boleh teruskan. Kawan-kawan, ada soalan tak? Mungkin kawan-kawan, kalau tak ada, teruskan. Tak apa, nanti mungkin ada soalan selepas ni kan? Apa, teruskan tu. Okey, baik. Okey, ada Nuraya tadi kata, saya buka balik. Ustazah masukkan kaedah nyanyian seperti lagu anggota badan, shoulder, lirik lain. Boleh. Idea yang sangat menarik sebab sebenarnya ada dah kaedah nyanyian yang sebelum ni, tapi bila kita masuk kaedah nyanyian dengan gerakan tu sekali kan, mesti lagi seronok kan, kita tukar lirik anggota tu kepada lagu Head and Shoulder. Terima kasih Nuraya, idea yang
Baik. Yang bernas. Okey, ada lagi tak? Kalau tak mau angkat tangan, tulis dekat mesej tak apa, saya boleh tengok. Yang ni saya sharing saja, sharing kaedah saja. Saya harap dapat memberi manfaat. Kalau ada ustaz-ustazah yang lagi memang bagus dia punya kaedah yang dapat membantu murid, boleh bagi tahu sekarang pun tak apa. Okey, saya teruskan dengan kuis. Boleh fikir-fikir dulu kalau ada soalan. Saja ni saya nak seru kawan-kawan ni. Nora ada tak? Nora Zlina? Nora Zlina Muhadi ada tak? Tak menyahut, mungkin line slow kot. Okey. Saya nak tanya ni buat Line kuis. slow dia Sebenarnya ada. Ada kan? Tapi line slow dia kata. Oh, line slow. Okey. Jangan seru suara je, suruhkan dengan video tu. So buka video. Okey. Teruskan dah. Untuk okey, soalan kuis satu. Untuk memulakan kajian tindakan, apakah perkara utama yang perlu difokuskan? Apa kita kena buat dulu nak buat kajian tindakan? Okey, ada jawapan tak? Sebenarnya siapa yang boleh jawab soalan saya nak share aplikasi Smart Ikhwan untuk sekolah yang boleh jawab. Mungkin boleh guna untuk anak yang masih membaca Iqra 1. Okey, Puan Nur Hidayah binti Muhammad Isa, isu masalah yang dihadapi betul. Tapi Cikgu Zakaria tak payah hadiah. Okey, Nur Hidayah tadi saya nak ambil nama. Ada daripada sekolah mana? Nur ada 3 Hidayah. soalan Ustazah. Ada 3 soalan. Pada SK Ya. Kalai tu, berapa lama murid boleh menguasai kaedah Ustazah ini? Berapa lama murid boleh kita buat dalam kaedah satu Ustazah ni? dalam satu sesi pengajaran, setengah jam pun boleh. Setengah jam aja kita ambil. Sebenarnya saya rasa saya tak sampai setengah jam sebab murid seronok. Tak sampai setengah jam pun. Sebab senang aja gerakan tu senang. Dia menaik, kita bagilah clue, dia kena naik dulu and kemudian turun ke bawah. Ulang, sentuh sampailah cekap. Berapa lama boleh yalah dalam setengah jam kita ambil dalam satu waktu. Dia ada isu, kalau ada isu tak? Isu atau masalah yang dihadapi. Ya, jawapan dia isu lah tadi. Jawapan kepada soalan kuis saya ialah benda utama yang kita nak buat kajian tindakan, kena cari isu dulu. Hidayah, kenal Hidayah ni daripada SK Maya Tendam ke. Okey. Jadi isu betul lah jawapan dia. Cikgu Zakaria Jayus pun betul masalah yang dihadapi. Jawapan dia. Kita cari dulu masalah dia. Kita tengok murid tu dulu apa isu dia, apa masalah dia. Barulah kita boleh buat kajian tu. Cikgu Itu Hidayah perkara utama. dengan tak boleh. Cikgu Zakaria ada jawab kuis ni. Saya yang silap. Okey, terima kasih. Saya ingat soalan. Rupanya jawab kuis. Ya, dia jawab kuis tu. Dua-dua tu memang betul. Okey. Yang seterusnya, kuis yang kedua. Intervensi kaedah up and down menepati dengan gaya pembelajaran apa? Kalau malu nak angkat tangan ke apa, boleh tulis dekat mesej. Jangan bagi Cikgu Zakaria Jayus jawab. Okey, kawan-kawan boleh jawab tak? Up and down tadi menempati gaya pembelajaran. Ustazah Asma Dalimi. Kawan baik saya ni. Kaedah pembelajaran visual, audio dan kinestetik. Okey. Dan dia lebih sangat-sangat kepada kinestetik. Okey, kena belanja lah Kak Asma. Okey, seterusnya yang ketiga, terangkan kaedah up and down. Siapa yang ni saya nak visual. Saya nak dengar bercakap macam mana cara nak menjalankan kaedah up and down tu. Saya nak tengok sharing saya pada petang ni berkesan ataupun tidak. Okey. Cikgu Zakaria, boleh terangkan macam mana caranya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada pemahaman Salam. saya lah, kalau saya salah betulkanlah Ustazah. Okey, Ya. up and down ni kalau saya faham tadi, hand tu center, hand to hand lah. Up tu Okey. macam Ustazah Dia sebut up tadi, dulu. Dia ya okey, ya up macam ni dulu. macam ni. Okey, pergelangan Dia tangan. dia Okey. dia mulakan kumur mulut kan, kumur di mulut, lepas tu up Okey. hidung, lepas tu up muka, Okey. hand, siapkan hand, lepas Naik. tu Okey. selesaikan yang atas, dahi, Muka. telinga, selesai Okey. bahagian atas, down, selesaikan yang terakhir, kaki. Atas Itulah yang turun saya faham lagi. lah. Ha? Last kaki lah down. Okey. Okey. Senang aja kan? Senang. Boleh ingat. Senang aja, boleh ingat macam tu aja. Okey, ada tak Ustaz Ustazah lain ke nak bagi penerangan macam mana cara tadi? Okey, ada tak? Okey, kalau tak ada saya sekali lagi terangkan ataupun nak saya tunjuk lagi video tadi. Okey. Okey, dia pergelangan tangan. Tu naik. Anggota menaik. Okey, menurun. Okey, jadi kita buat tu kita sebut sekali lah kita punya dia punya anggota tu supaya dia boleh ingat. Okey. Okey, ada mungkin kawan-kawan ada soalan lagi? Okey. Okey, kalau macam tu Ustazah ada apa-apa lagi yang perlu dikongsi? Saya rasa setakat ni itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join Google Meet hari ni, sharing hari ni. Semoga kita semua diberkati oleh Allah. Terima kasih Cikgu Hasli. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Hasli. Okey, terima kasih Ustazah Rosita. Okey, sekali lagi saya Cikgu Hasli bin Husin, USTP PPDC, mewakili PPDC lah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah kerana berkongsi kepada kita berkaitan kemahiran berwuduk, kaedah up and down.